Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan saya Norbaizura Andy. Berita-berita utama malam ini. Yang teramat mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah bersabda, program antarabangsa Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam menandakan kapasiti pergerakan yang menghimpunkan para peserta ke arah memupuk suasana negara yang aman damai. Ibu bapa hendaklah sentiasa mengambil berat terhadap emosi, mental serta fizikal anak-anak selain memberikan pendidikan sempurna dan seimbang. Majlis Ilmu menjadi mercu tanda kepimpinan intelektual dan dinamik ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Dengan tema Munajat Senegara dengan Taubat, Majlis Ilmu 2023 menjadi wadah berterusan untuk menyalurkan ilmu dan maklumat yang bermanfaat kepada seluruh lapisan masyarakat di negara ini. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri bercemar duli ke perasmian Majlis Ilmu 2023 mencerminkan keprihatinan Baginda dalam melahirkan generasi yang berilmu, berpendidikan tinggi selaras dengan wawasan Brunei 2035. Sorotan perasmian Majlis Ilmu mengimbas kembali detik-detik manis sepanjang majlis tersebut berlangsung. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Beta dengan sukacita melancarkan buku bertajuk Majlis Ilmu Mercu Tanda Intelektualisme Raja Suluh Negara.
Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengeran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah bersabda mengalu-alukan semua peserta program antarabangsa Share, Learn, Grow Persatuan Padu Puteri Brunei Darussalam khasnya yang mewakili negara-negara ahli rantau Asia Pasifik. Yang Teramat Mulia bersabda demikian semasa berkenan berangkat menyempurnakan majlis perasmian program antarabangsa Share, Learn, Grow Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam 2023. Majlis pagi tadi berlangsung di Dewan Subaguna, Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Keberangkatan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Dayang Haja Vivianti binti Haji Muhammad Ali, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Majlis bermula dengan bacaan doa kesyukuran oleh Dayang Hajah Fatimah binti Haji Abdul Ghani, Pesuruhjaya Kerohanian Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Persatuan Pandu Puteri dalam sembah alu-aluan menjelaskan sambutan ke-70 tahun Pandu Puteri Negara Brunei Darussalam merupakan pengiktirafan bahawa kepimpinan dalam Pandu Puteri adalah lebih dari satu peranan. Yang Teramat Mulia bersabda menyifatkan kehadiran para peserta menandakan kapasiti pergerakan untuk menghimpunkan kanak-kanak, perempuan dan wanita bersama-sama memupuk suasana negara yang aman damai. Especially to those representing the Asia Pacific. I wish you all a very enjoyable stay filled with meaningful experiences and the creation of lasting memories. May this also give you the opportunity to broaden your horizons, learn about different cultures, and build strong and lifelong friendships. With the kalimah Bismillahirrahmanirrahim, I declare this event officially open. Cik Dr. Syarada Segaran, Ahli Lembaga Sedunia Pertubuhan Pandu Puteri dan Pengakap Puteri Sedunia, dalam ucap pertama menyentuh mengenai program yang menghimpunkan beberapa anak muda yang cemerlang bersama-sama pemimpin dan pihak berkepentingan. Program yang diadakan selama 6 hari itu disertai oleh 9 buah negara. Sepanjang program, bengkel pembentangan serta aktiviti yang bermanfaat untuk para peserta program diberikan. Sektor bukan minyak dan gas mencatatkan pertumbuhan yang positif bagi suku kedua tahun 2023. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Anak merupakan kurnia dan anugerah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijaga dengan baik dan penuh kasih sayang. Ibu bapa atau penjaga bertanggungjawab menjaga amanah Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan sebaik-baiknya. Agama Islam menganjurkan supaya ibu bapa memastikan anak masing-masing menerima dan mendapat pendidikan yang sempurna, terutamanya pendidikan agama agar mereka menjadi insan yang berpekerti baik dan berakhlak mulia. Para ibu bapa atau penjaga tidak boleh mengambil ringan, cuai dan lalai dalam menunaikan haknya dan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak. Ini kerana jika mereka lalai dan kurang memberi perhatian kepada kelakuan anak-anak mereka, dikhawatiri anak-anak akan terjebak dengan gejala negatif atau kegiatan kurang bermoral yang menyalahi agama Islam yang suci, bahkan juga melanggar adat dan tata susila dan juga melanggar undang-undang negara. Pendidikan yang sempurna dan seimbang antara duniawi dan ukhrawi amat mustahak diberikan kepada anak-anak. Kerana tanpa adanya ilmu pengetahuan, kita tidak dapat membezakan antara yang hak dan yang batil. Selain itu, sebagai ibu bapa atau penjaga, mereka hendaklah sentiasa prihatin dan mengambil berat terhadap anak-anak
sama ada dari segi emosi, mental maupun fizikal. Ibu bapalah yang bertanggungjawab mencorak dan mendidik mereka dengan didikan yang baik dan sempurna. Di samping itu, janganlah kita lupa akan saudara kita yang berada di Gaza, Palestin, di mana kesejahteraan kanak-kanak di sana juga sangat terancam. Delegasi Mahkamah Syariah Jabatan Kehakiman Negara berlepas ke Republik Singapura bagi menghadiri persidangan dan majlis sambutan ulang tahun ke-65 Mahkamah Syariah Republik Singapura. Rombongan diketuai oleh Yang Arif Awang Haji Hassan bin Haji Metali, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Persidangan turut disertai oleh wakil dari Republik Indonesia dan Malaysia. Melalui persidangan dan majlis tersebut, dihasrat dapat mengeratkan lagi hubungan dalam bidang kehakiman syariah di antara negara-negara yang terlibat. Majlis pengundian dan pemilihan calon bagi Ketua Kampung Pekan Kuala Belait B, Daerah Belait, diadakan pagi tadi di Dewan Bandaran Kuala Belait. Calon tunggal yang layak bagi jawatan Ketua Kampung Pekan Kuala Belait B ialah Awang Muhammad Sufrizal bin Haji Hamdan. Hadir Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belait dan Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Keputusan pengundian yang akan dihadapkan kepada Lembaga Perjawatan, Disiplin, Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Lebih 20 pengusaha tempatan menawarkan produk dan perkhidmatan semasa Local Market Rooftop Edition. Acara dianjurkan dengan kerjasama Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Jastri petang tadi di Ibu Pejabat Bank Baiduri. Perasmiannya disempurnakan oleh Dr. Dayang Nur Imtihan binti Haji Abdul Razak, Setiausaha Tetap Perancangan Guna Tanah dan Alam Sekitar Kementerian Pembangunan. Acara diadakan selama 3 hari itu menjadi platform bagi pengusaha mikro, kecil dan sederhana ke arah mencapai gaya hidup mampan. Acara juga menyambut baik inisiatif mengurangkan penggunaan plastik. Jumlah keluaran dalam negara kasar KDNK negara Brunei Darussalam pada harga semasa bagi suku kedua tahun 2023 adalah sebanyak 4.8 bilion ringgit berbanding 6.4 bilion ringgit untuk tempoh yang sama tahun 2022. Menurut siaran media Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi, daripada jumlah tersebut, sektor bukan minyak dan gas mencatatkan pertumbuhan yang positif sebanyak 4.3%. Pertumbuhan tersebut disumbangkan oleh peningkatan subsektor-subsektor seperti pengangkutan udara, keuangan dan lain-lain pembuatan. Sektor minyak dan gas pula mencatatkan penurunan sebanyak 10.7% yang disebabkan oleh kemerosotan pengeluaran minyak mentah gas asli dan gas asli cecair. Dalam pada itu, KDNK negara merekodkan pertumbuhan yang negatif iaitu 3.1%. Sumbangan utama KDNK mengikut aktiviti ekonomi adalah sektor industri, diikuti oleh sektor perkhidmatan dan sektor pertanian, perhutanan dan perikanan. Mengikut pendekatan perbelanjaan, penurunan pertumbuhan KDNK bagi suku kedua tahun ini adalah didorong oleh penurunan ekspor barangan dan perkhidmatan khususnya ekspor barangan bahan api galian. Ini diikuti oleh penurunan perbelanjaan penggunaan akhir kerajaan. Perbelanjaan penggunaan akhir isi rumah dan pembentukan modal kasar pula mencatatkan peningkatan. Laporan penuh KDNK suku kedua bagi tahun 2023 layari laman sesawang JPES melalui dpes.mofe.gov.bn. Bengkel Perancangan Strategik ABC adalah salah satu pengisian program antarabangsa Share, Learn, Grow anjuran Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Bengkel diadakan petang tadi di sebuah hotel di Anggrek Desa.
Melalui bengkel tersebut, para peserta diberi peluang untuk merangka pelan strategik untuk projek mereka sendiri berdasarkan matlamat atau tujuan, penunjuk prestasi utama atau sasaran dan strategi serta tindakan. Program antarabangsa Share, Learn, Grow akan berakhir Ahad ini. What was it when you first had to write the essay down? You got to write it until the teacher. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan akan mengadakan kempen Hari Bertindak sempena memperingati sambutan Hari Sukarelawan Antarabangsa 2023. Ke arah menyokong kempen tersebut, Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong dengan kerjasama Persatuan Pertiwi Daerah Tutong menganjurkan program Let's Donate bersempena Hari Bertindak. Ia sebagai inisiatif Jabatan Belia dan Sukan untuk menggalakkan para sukarelawan bersatu melaksanakan aktiviti yang boleh memberikan manfaat kepada masyarakat terutama mereka yang memerlukan. Program Let's Bake antara lain juga bertujuan memberikan latihan kemahiran kepada para belia dalam penyediaan makanan. Hasil dari program ini akan didermakan kepada golongan sasaran yang dikenal pasti di sekitar daerah Tutong. Kami berhasrat menimbulkan rasa kasih sayang antara belia kepada masyarakat dan menimbulkan juga rasa kesukarelawan mereka lah melalui aktiviti yang telah disediakan, dan selebihnya insya-Allah berhasrat agar lebih banyak aktiviti ini dapat dibuat daripada belia kepada masyarakat. Pada hari pertama kami membuat roti. Dan pada hari kedua kami memasak kuih yang telah disediakan oleh pihak Jabatan Belia dan Sukan, dan hari ketiga ini kami packing untuk sedekahkan kepada orang yang memerlukan. Program ini dapat mengasah lagi kemahiran diri saya dan pada masa yang sama menyumbangkan tenaga kepada yang memerlukan. Program ini dapat membuka mata kemasyarakatan terutama para belia dan dalam aktiviti kemasyarakatan seumpama ini. Sebanyak 32 pain darah berjaya dikutip semasa kempen derma darah diadakan pagi tadi. Kempen derma darah anjuran Jawatankuasa Takmir Masjid Kampung Bengkurong. Pusat pendermaan darah masih memerlukan semua jenis darah terutama sekali jenis A, B dan AB bagi menampung keperluan pemindahan darah di kesemua hospital di negara ini. Kempen derma darah seterusnya akan diadakan esok di NBT Lexus Showroom Gadong mulai 9 pagi hingga 2 petang. Manakala Ahad ini kempen yang sama akan diadakan di Dewan Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar, daerah Temburong mulai 9 pagi hingga 2 petang. Dasar Majlis Ilmu sebagai mercu tanda intelektualisme, wawasan dan pandangan jauh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam antara yang dikongsikan dalam kandungan buku Majlis Ilmu Mercu Tanda Intelektualisme Raja Kita Suluh Negara. Buku tersebut dilancarkan kemarin pada perasmian Majlis Ilmu 2023 sempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77 tahun. Buku Majlis Ilmu ini menghimpunkan sejarah-sejarah Majlis Ilmu sejak dianjurkan pada tahun 2004 dan dihasrat untuk dijadikan sebagai tanda intelektualisme pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia serta menumpukan usaha baginda menyebarkan ilmu menerusi pembelajaran sepanjang hayat kepada rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam termasuk dalam isu-isu penting seperti keselamatan makanan dan kesihatan mental. Buku ini juga mengongsikan perkembangan Majlis Ilmu sebagai memelihara intelek ummah dalam memperkasa maqasid syariah. Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei LKEB melalui Darussalam Enterprise Dare mengumumkan Temburong Farmers Market akan diadakan kali kedua yang melibatkan usahawan-usahawan tempatan.
Susulan kejayaan sebelum ini, Temburong Farmers Market akan diadakan selama 2 hari bermula esok di Ruang Legar Supertree dan Waterfront daerah Temburong bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang. Beberapa aktiviti lain turut diungkayahkan termasuk foto booth dan permainan sesuai bagi semua peringkat umur. Jalan menuju ke Jabatan Kecemasan Hospital Raja Isteri Pengira Anak Saleha akan ditutup sementara pada 25 November 2023 bermula pukul 9 malam sehingga 6 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Menurut Kementerian Kesihatan, penutupan tersebut adalah bagi membolehkan kerja-kerja penerapan aspal di jalan berkenaan. Bagi pesakit-pesakit yang memerlukan rawatan kecemasan di Jabatan Kecemasan, boleh menggunakan jalan alternatif iaitu jalan menuju ke tempat penurunan dan pengambilan pesakit di bahagian pesakit luar hospital berkenaan. Para pengguna jalan tersebut juga diingatkan untuk memperlahankan kenderaan dan sentiasa berhati-hati semasa melalui kawasan itu serta mematuhi arahan kaki tangan yang bertugas dan papan tanda jalan. Sebanyak 3 kategori dipertandingkan dalam kejohanan pingpong antara rumah-rumah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kejohanan dikendalikan oleh Bahagian Kebudayaan dan Kesenian dan diadakan di Kompleks Sukan Tutong. Juga menyertai kejohanan Pangeran Haji Muhammad Hasnan bin Pangeran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Kejohanan adalah salah satu usaha kementerian tersebut untuk menjadikan aktiviti sukan sebagai satu bentuk kecergasan, kesihatan fizikal dan mental serta perpaduan. Sukan antara rumah-rumah kementerian ini turut mempertandingkan sukan badminton, futsal dan sepak takraw. Universiti Brunei Darussalam UBD muncul juara kejohanan bola sepak 9 sepasukan antara Institut Pengajian Tinggi. Dianjurkan oleh Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE sempena Pesta Konvo 2023, majlis penyampaian hadiah berlangsung petang tadi di Padang Bola Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Katong. Tempat kedua dimenangi oleh Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, manakala tempat ketiga diraih oleh gabungan pasukan Universiti Teknologi Brunei dan Politeknik Brunei. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli, Ketua Pegawai Eksekutif IBTE.